Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ni saya akan present bahagian 1, permulaan dan tafsiran. Lepas tu bahagian 2, daftar pekerja dan pelanggan, pemeriksaan kesihatan. Adi, aku seorang je ke tak nampak slide? Ke belum buka lagi? Tak nampak. Ya, Haa. ni aku dah buka. Tak ada buat new share. Nampak. Okey, untuk bahagian 1 permulaan, dia berkait rapat dengan nama, pemakaian dan permulaan kuat kuasa. Ini untuk undang-undang tu lah. Nama undang-undang tu macam tu lah, macam nama undang-undang kan, Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Kesihatan. Kalau untuk daerah-daerah tu dia akan tambah lagi majlis daerah mana. Yang tu untuk berkuat kuasa untuk majlis daerah itu lah. Kalau yang umum tu yang Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Kesihatan je lah. Undang-undang ni dia cipta untuk pastikan pusat rawatan tu ikut SOP dan peraturan yang telah ditetapkan lah. Dalam undang-undang ni dia akan ada maklumat lebih lah pasal lesen, kompaun dan apa-apa yang berkaitan dengan pusat kecantikan. Pemakaian dan permulaan kuat kuasa undang-undang. Undang-undang ni berkuat kuasa selepas tarikh yang dinyatakan dalam warta. So macam kalau undang-undang ni start 2020, so automatik undang-undang tu berkuat kuasa pada 2020. Macam tu lah. Lepas tu dia akan berkuat kuasa juga kat kawasan yang telah meluluskan undang-undang tu. Maksudnya macam kalau daerah tu terima undang-undang tu, dia akan jadilah. Kalau dia tak terima, dia tak terpakai lah. Ni macam kalau tak diluluskan, so macam pusat kecantikan tu tak boleh beroperasi. Dilarang dibuka lah. Lepas kalau dah lulus tu, siapa-siapa yang nak buka spa kecantikan tu, dia kenalah mendaftar dan memohon lesen yang mesti diikuti dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh dalam undang-undang tersebut. So dia kena minta lesen lah daripada pihak berkuasa melesen. Okey, untuk bahagian permulaan tafsiran pula. Tafsiran ni dia macam tu je. Dia kena menggunakan perkataan yang digunakan tu mempunyai maksud yang sama yang telah dinyatakan dalam undang-undang ni. Macam yang dia bagi dadah ni, dia macam untuk contoh je lah, macam dadah hendaklah mempunyai makna yang sama di bawah atas jualan dadah kan. So macam dia nak katakan yang maksud dadah ni, dia kena maksud sama dengan maksud dadah yang telah dinyatakan dalam undang-undang berkaitan dadah. So macam kalau untuk pusat kecantikan ni, dia bagi contoh macam dandan rambut kan. Dia banyak maksud kat sini. Ini dia termasuk gunting rambut, kelinting rambut, mewarna rambut. Kiranya macam masuk dalam konteks yang sama lah. Dia macam kalau nak guna perkataan tu pastikan perkhidmatan yang disediakan tu adalah.
macam kalau apa maksud katil? Bukan katil yang untuk tidur rasa dalam bilik macam tu lah. Ni katil untuk buat pusat kesihatan. Itulah. Ini dia ada untuk macam rawatan kan. Rawatan ni macam rawatan kecantikan, rawatan jari dan kuku. Kalau rawatan herba, dia menggunakan bahan herba. So macam kalau pusat kecantikan tu dia tak menyatakan rawatan herba, maksudnya dia tidak menggunakan rawatan herba lah. Dia guna bahan lain lah, yang bahan kimia lah, macam tu lah. Kalau tuan punya ni dia macam orang yang pengusaha lah, pengusaha pusat kecantikan tu. Lepas tu yang perkataan lain-lain sama je boleh baca. Lepas tu untuk bahagian 3 pekerja, daftar pekerja dan pelanggan. Okay. Pemegang lesen perlu mengemukakan daftar yang mengandungi nama, nombor kad pengenalan, alamat kediaman, kelayakan, gambar dan bukti lain berkaitan bekerja, tukar urut lelaki dan wanita apabila dikehendaki. Okey, ni bukan BKM sebenarnya, BPM. Pusat berkuasa melesen. Maksudnya kalau pusat berkuasa melesen ni, dia datang kat pusat kecantikan tu, kalau dia nak maklumat Kerja. pengusaha pemegang lesen tu kena bagilah. Dia tak boleh nak kata apa, kena bagi. Pekerja pemegang lesen perlu menyerahkan muteran pekerja disebut di bawah perenggan 1 kepada BPM bila mengaji pekerja dan maklumat sebarang pertukaran butiran atau bekerja. Semacam BPM ni pegang butiran pekerja setiap pusat kecantikan tu lah. Kalau pelanggan mendaftar nama, nombor kad kebenaran, kenegaraan, alamat kediaman, tarikh dan masa rawatan yang diberikan atau sebarang bukti lain dan mengemukakan daftar untuk pemeriksaan bila diminta pihak berkuasa tempatan. So macam ni, kalau pelanggan tu pergi ke pusat kecantikan tu, tiba-tiba ada spot check macam tu lah. So macam pelanggan tu kena bagi jugalah nama dia apa semua tu. Okay, kalau warga asing, pastikan warga asing ni ada permit lah. Dia tertakluk pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia dan Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari Nisbah Pekerja. So macam warga asing ni, dia perlu ada kelayakan yang setara sekurang-kurangnya CJ Kemahiran Malaysia tahap 3 dan diperakui oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. So macam kalau warga asing tu tak ada kemahiran tu, dia tak boleh ambil jadi pekerja. Okay. Ini adalah contoh kes yang berlaku. Pusat spa diserbu 6 pelacur warga asing ditahan. Ini dikatakan kena serbu sebab warga asing ni ada pasport tapi dia tak ada permit. Dia tak ada permit untuk membuat kerja tersebut. So kesalahan ni mereka direman selama 14 hari dan disiasat mengikut Seksyen 372 Kanun Kesihatan serta Seksyen 55B Akta Immigration 1959 1963. Yang ni warga asing termasuk dengan pemegang lesen sekali kena tahan. Okey, ni satu lagi, Puan dan Aceh dipaksa botak dan berkelakuan seperti lelaki selepas ditahan. Ni sebab dia puanan tapi dia macam botakkan menampakkan dia tu lelaki. So macam kesalahan dari segi fizikal lah.
dia macam menipu fizikal macam tu. So dia kena tahan selama 3 hari dan diberi khidmat kaunseling dan bimbingan. Yang ni yang tahu kisah Luna denda kerana menghina wanita berhijab ni di bawah pelanggan lah, macam sebabkan pemegang lesen tu dia macam tak terima pelanggan yang dia bias lah. Sebab dia pasti dia cakap unisex macam semua boleh lah kan. Untuk perempuan je. Perempuan je. Anak-anak perempuan dia tak nyatakan perempuan yang macam ni, tapi dia halau perempuan berhijab ni. So macam dia menjadi kesalahan. Itulah. Dan dia kena denda sebanyak RM5,000. Untuk bahagian 3 pekerja pemeriksaan kesihatan pula. So mana-mana pekerja perlulah menerima rawatan yang macam membuat pemeriksaan rawatan lah. Macam ni pemegang lesen hendaklah memastikan mana-mana orang yang memberi rawatan dan urutan menjalani pemeriksaan kesihatan oleh pegawai perubatan 6 bulan sekali atau bila masa seperti yang diarahkan oleh pihak berkuasa melesen. Dia macam itulah yang kita buat ujian cucuk yang typhoid tu. Dia macam kena buat pemeriksaan lah. Mana tahu dia tu ada HIV ke ataupun penyakit yang berjangkit ke yang belum sentuhan macam sekarang pun kan COVID-19 kan. Bekerja dan semua yang bekerja tu kena buat pemeriksaan COVID-19 tu dulu lah. Macam ni yang lama, yang sebelum COVID-19 ni, dia kena check lah kalau orang pekerja tu ada ketagih dadah ke, penyakit mental ke, penyakit berjangkit ke. Macam kalau yelah mana tahu tiba-tiba tengah beri servis, tiba-tiba jadi gila. Takut. Luka. Dan pekerja dipastikan untuk membuat pemeriksaan kesihatan 6 bulan sekali. Yang ni antara pemeriksaan kesihatan lah yang kena tu, macam HIV, hepatitis B, urine untuk macam dadah tu, pemeriksaan fizikal ni macam orang tu cacat ke tak, macam tu lah. Yang ni yang norma baru lah, yang norma baru ni pekerja tu pastikan buat swab test untuk pastikan dia negatif COVID-19. Lepas tu sebelum nak masuk bekerja tu, setiap hari orang kena pastikan pekerja tidak bergejala, suhu badan pun normal, dan siapa-siapa yang ada bergejala dia tidak benarkan untuk tidak benarkan masuk untuk dan memberi layanan servis lah. Okey, ni untuk pakaian seragam. Pemegang lesen bagi pusat penjagaan kesihatan adalah memastikan mana-mana orang yang memberi rawatan atau urutan memakai pakaian seragam yang dibekalkan oleh pemegang lesen. So macam pekerja kat pusat kecantikan mesti kena pakai pakaian seragam. Yang pakaian seragam tu akan dibekalkan dan ditetapkan oleh pemegang lesen. Dan ada setengah tu dia mengikut daerah-daerah lah. Macam kalau daerah tu nak buat macam ni, kira-kira pakai macam tu lah. Tapi kalau daerah tak tetapkan, pemegang lesen tu boleh tu lah. Adi, jap. Puan cakap hari ni fokus kepada 3 section saja. Untuk piawai pemakaian pekerja ni, penyedia spa ataupun pemegang lesen tu dia perlu sediakan pakaian seragam untuk pekerja spa. Lepas tu pemakaian dia tu perlu bersih, kemas
dan sesuai untuk memberi perkhidmatan. Macam tak adalah yang panjang-panjang menjela serebeh sampai nak basuh rambut pelanggan tiba-tiba kena baju. Tak adalah, dia kena kemas dan bersih lah. Tag nama Sesuai lah. memang kena perlu. Sebab ni macam kita kena tahu kan, pelanggan tu mesti nak tahu kan siapa, nama siapa. So macam kalau ada apa-apa aduan senang sikit nak cakap, oh dia ni, nama dia ni, nama si A ni yang buat aku. Macam tu lah. Kita perlu memakai topi muka atau peralatan lain setiap masa bagi mengelakkan penyakit respiratory berjangkit kepada pelanggan spa. Yang ni kan seperti macam kita dekat kita masa buat latihan spa pun kita pakai topi muka kan, untuk mengelakkan jangkitan lah. Pemakaian tidak menjolok mata. Memang tak boleh jolok-jolok mata ni. Usaha. Okay, kalau pekerja tu spray hair, dia kena pastikan yang rambut dia tu kemas, ikat atau sanggup yang kena kemas lah. Tak ada lah yang selebih-selebih kat luar ni, fashion tu tak ada, dia kena kemas. Okay, ni contoh pakaian seragam. Ini Seksinya. yang ni Cina lah, sebab Cina kan budaya dia orang macam ni. So kalau kat Malaysia dia macam menjolok mata dah ni, tapi kat Cina tak menjolok mata lagi. Itu lah. Yang ni yang sebelum ni kan kena pakai mask, pakai sarung tangan. Tapi dia kena pakai sarung tangan lah, memang kena pakai sarung tangan. Sebab kalau tengok dalam video-video dekat tu pun dia memang pakai sarung tangan. Yang ni yang norma baru. So kena pakai penutup top Face shield. Lepas tu pelanggan kena tutup pakai topi muka. Yang ni untuk norma baru lah lepas COVID-19 ni. Okay, ni yang bekal. Yang ni yang Thailand punya. Okay. Ni kenapa ni? Kenapa? Pasal dia Admit. Tiba-tiba. apa dia cakap apa? Ya. Syifa masuk. Oh, biasa tak pernah tu tiba-tiba Dia jadi admin kan? Okay, kepentingan untuk memakai pakaian seragam ni, dia satu melambangkan pusat kecantikan tu dulu. Macam dia ni pakai macam ni. Okay, dia beza dengan pusat kecantikan ni. Macam melambangkan pusat institusi perniagaan tu lah. Lepas tu menunjukkan penampilan yang kemas, memelihara image profession, macam nampak profesional lah. Tak adalah orang nak mengata. Lepas tu macam penampilan tu ikut piawaian betul lah. Lepas tu kualiti dan image perniagaan yang dijalankan ni yelah dia menambahkan perniagaan tu lah. Macam nampak lah kalau pakaian ni macam gah sikit. Dia macam wow, spa ni macam ada kelas. Macam tu lah. Okay, untuk mudahkan pelanggan kena pasti pekerja. Tak adalah macam tiba-tiba kak, dia pun jawab, saya pelanggan bukan pekerja. Tak adalah dia tersilap macam tu. Pernah weh. Macam pernah. Kat kedai. Kat kedai. Yang kat kedai tu mesti sebab dia tak ada pakaian seragam. Betul. Okay, untuk bahagian pelbagai pendawaan. Pendawaan ni apa-apa kesalahan dan pelanggaran peraturan dalam salon sama ada dilakukan oleh pemilik salon atau pekerja salon
dakwaan hanya dapat dibuat dengan adanya izin bertulis oleh pendakwa raya sahaja. So macam kalau kita nak dakwa orang tu tapi kita tak ada keizinan bertulis oleh pendakwa raya, so kita tak boleh nak dakwa. Kita kena, kalau nak dakwa kita kena minta izin bertulis dulu dari pendakwa raya, baru kita boleh dakwa pusat kecantikan tu lah. Lepas tu akan disiasat di bawah dan dibawa ke mahkamah untuk tertuduh dibicarakan. So macam ni kalau dia tak mengaku lah, so macam kita boleh bawa ke mahkamah. Daripada mahkamah tu kita dapatlah hasil siasatan tu. Ini contoh kes pendakwaan. Pemilik spa didenda RM100,000. Inilah dia kena dia didakwa. Lepas tu dia akan ke mahkamah untuk siasat siasat balik polis. Itulah untuk siasatan dakwaan macam tu lah. Untuk kesalahan kompaun, majlis boleh mengkompaun mana-mana kesalahan yang dilakukan di bawah undang-undang ini dan ditetapkan sebagai kesalahan. Boleh digampang dengan membuat suatu tawaran bertulis kepada orang yang disyaki telah melakukan kesalahan itu untuk mengkompaun kesalahan. Kompaun pula dia tak boleh lebih RM1,000 dan dia kena bayar dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tawaran kesalahan itu dilakukan tetapi sebelum apa-apa pendakwaan bagi dia macam kompaun ni kalau tak bayar kompaun last sekali dia akan didakwa macam tu lah. Kompaun ni macam ganti rugi macam tu. Faham? Okey, kalau jumlah yang ditawarkan tu kita dibayar dari tempoh yang dinyatakan apa-apa tempoh lanjutan apa tu pendakwaan adalah kesalahan kompaun boleh dilakukan. So macam kalau dia tak bayar dalam masa yang ditetapkan, so kita boleh dakwa dia macam tu. Jika kompaun telah dibayar, pendakwaan tidak boleh dibuat dan harta yang disita perlu dipulangkan. Macam kalau tidak bayar, kita dah tak boleh dakwa lah. Macam tu, dia macam denda lah. Macam kompaun ni kita kena bayar dalam masa yang ditetapkan. Kalau tak lepas masa tu kena dakwa lah. Kalau dia dah dakwa, kena naik mahkamah. Macam tu lah. Faham? Okey, macam ni contoh kesalahan kompaun. 16 individu dan selalu kecantikan asal di kompaun RM1,000 langkah SOP PKPB baru ditawau. Okay. Yang ni sebab dia tak ikut dia ingkar SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dia sebab dia beroperasi pada 21 Mei sebelum sebut pelanggan babit. Okay. Dia beroperasi sebelum diberikan kelulusan untuk beroperasi. Okay, jadinya permis tu diarah tutup serta-merta kerana belum ada kebenaran yang digunakan untuk beroperasi ketika itu. Dia macam dia tutup lah sebab dia tak boleh nak beroperasi lagi macam tu kan. Untuk kesalahan kompaun. Ini ada contoh kesalahan kompaun. UUK 3. Undang-undang kecil 3 telah menjalankan perniagaan menggunakan mana-mana tempat permis tanpa suatu lesen yang dikeluarkan oleh majlis. So dia buka pusat kecantikan tanpa lesen. Dia kena kompaun RM250. Harganya undang-undang kecil yang ke-16 ni
sebagai pemegang lesen telah tidak menjaga menyelenggara permis dalam keadaan baik dan bersih. So, macam dia tak pastikan tempat dia tu bersih, so dia kena compound RM250. So kalau dia dalam tempoh yang telah ditetapkan tak bayar lagi, so dia kena dakwa. Okay, ni satu lagi compound kena RM250 juga, daripada RM1,000, tak lebih daripada RM1,000. Okay, untuk penalti, hukuman atau denda yang dikenakan kerana melanggar undang-undang, peraturan atau kontrak. Penalti ni kita tak boleh lebih pada RM2,000 atau penjara tak lebih 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Kalau lepas 1 tahun tu, kalau lepas waktu yang ditetapkan tu dia melakukan kesalahan berterusan, dia akan tambah tidak lebih 200 hari. Dia macam ada bunga lah. Dia macam kalau tak bayar antara waktu yang ditetapkan tu, selepas tu penalti tu akan meningkat. Ya. Penalti juga adalah kadar kenaikan daripada jumlah cukai atau pembayaran yang tertunggak tanpa perlukan pendakwaan. So macam mana-mana yang tak perlu pendakwaan tu, dia akan jadi kenaikan harga cukai bayaran. Ini kesalahan membayar insurans selepas 30 hari dari tarikh ditetapkan. So dia kena bayar 10%. Dia kena bayar lebih 10%. So macam 10% tu macam bunga lah. So macam dia kena bayar lebih pada insurans tertunggak tu. Kesalahan sebenar 30% lebih tinggi daripada pindaan anggaran cukai. So macam yang ni kalau sepatutnya cukai banyak ni, tapi dia cukai kan dia macam boleh untuk pelanggan tu kan, dia kena kan. Kalau cukai tinggi daripada yang dinyatakan tu, dia kena bayar 10% atas perbezaan baki. So macam kalau perbezaan cukai tu RM10, so dia kena bayar 10% daripada RM10 tu lah untuk setiap hari selepas tu. Okay, ni contoh dia, seorang wanita membuka buka rawatan kesihatan dikenakan penalti oleh lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM22,500 kerana tidak berjaya menyerahkan resip rebate cukai selama tempoh 7 tahun perkhidmatan. Ni sebab dia tak nak bayar cukai perkhidmatan, sebab cukai perkhidmatan kan kena bayar selepas 1 tahun. So dia jadi jumlah tertunggak lah. So dia kena bayar banyak ni selepas 7 tahun tu. Okay, itu sahaja pada saya. Okay. Tapi kita punya ni habis 11.30 tau. Di 11.30 dia padam. Lepas tu ni nak stop recording ke? Boleh kot. Stop dulu.